Analek kita pernah dengar kan? Daripada speaker Chas juga. Okay. Last year probably. Saya tak share. Mungkin in the past few years pernah saya share tentang Analek. Analek much simpler. But then sekarang sharing untuk hari ini adalah Great Learning. Great Learning ini dalam bahasa Cina, Mandarin, Zoom kita sama-sama belajar. Pamini ada tak? Pamini join the Mandarin class. I mean, learning Mandarin. I think Charter or the India from India. They are having this Mandarin class. Yes. Pamini, you are not joining, ah? I stopped halfway. Oh, yes. Because Speaker Myra was handling everything. Yes. Sebab bahasa Cina dia susah sikit nak belajar. Susah sikit. I mean, kalau kita belajar Tamil pun memang saya akan berasa susah lah. Okay, so 大学 great learning in bahasa Cina Mandarin 大学 大 big lah or great. 学 itu belajar atau pelajaran. So kita belajar benda yang sangat besar atau sangat great, sangat penting, sangat suci. So apakah itu yang sangat penting untuk kita semua, untuk orang atau untuk manusia, all the sentient being? Apakah yang paling penting? Come kita discuss. Pamini. Dalam kehidupan sebagai manusia, apakah yang paling penting? Harus faham, memahami, understanding. Faham, memahami satu sama lain lah. Maksudnya, I mean, with your friends, your family. Okay, boleh terima. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Okay, bagus. Tanggung jawab sebagai seorang manusia atau sebagai mak ke, anak ke, ayah ke, yes, atau tanggung jawab di tempat kerja, tempat sekolah, mana-mana saja ada tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab di temple juga sebagai participant, sebagai tahu cultivators, kita juga sebagai anak murid kepada Buddha Qigong. So maksudnya kita kena buat yang disuruh oleh Buddha Qigong atau kita harus ikut jejak step Buddha Qigong. Apa lagi? The next one, 还有吗？今天我们只有2位吗？2位还有，因为另外一个下线了哈。他两个网线不好。是，好，没关系。Okay, betul dua-dua betul. Tapi sebenarnya apa yang saya nak saya nak bawa untuk the great learning, benda yang sangat penting dalam pembelajaran sebagai seorang sentient being atau manusia atau benda hidup adalah kita macam mana nak tahu, I mean belajar tahu, TAO atau DAO, belajar tahu. Kenapa? Sebab belajar tahu ini adalah jalan dalam bahasa Cina. Yes, the path kembali ke syurga. Okay, macam mana nak dapat itu path? Zaman dulu mereka sangat susah, seperti our Confucius. Confucius dia juga sangat susah baru dapat dia dah cultivate atau buat pelajaran, belajar dalam tahu, dah lama baru dia boleh terima tahu. Kurang-kurangnya 20 atau 30 tahun. Okay? Tapi zaman sekarang mudah sahaja. Kita bayar sikit, donate the marriage fee. Mungkin RM10, RM50 kalau yang kaya sikit. Atau RM100. Itu kita dah dapat ini. Dah dapat terima, dapat ini tahu. Tapi dapat ini tahu sebab zaman dulu mereka harus cultivate, betul tak? Zaman dulu dengan sekarang lainnya adalah mereka harus buat banyak merit, kumpul banyak pahala, pahalanya cukup dan petapaannya dah cukup, macam masak, waktunya dah cukup.
Okay, baru mereka boleh terima tahu dan jumpa gurunya untuk sampaikan tahu. Faham maksud saya? Okay, tapi saat zaman sekarang kita terima tahu dengan senang. Okay, tapi the cultivations tu sama. Benda yang dapat tu sama dan cultivationsnya sama. Cuma the prosesnya terbalik. Okay, sebab zaman sekarang memang susah lah kalau kita nak cultivate dulu baru dapat tahu. Memang sangat susah. Oh, I think none of us akan dapat tahu the three treasure. Betul tak? The three treasures, the tiga kesatiaan tahu. Oh, so dengan ini sebagai introduction, pengenalan kepada great learning adalah kita learn to become great. Belajar untuk menjadi menjadikan kita orang yang bagus. Atau besar. Yeah. Yes. Oh, so itu adalah belajar untuk menjadi seorang Buddha atau saint and sages. Faham Okay. So ini sebab ini adalah great learning topic 1. Kita ada 2 and 3. So kalau ada peluang lah, baru kita share the 2 and 3. Tapi untuk tahun ni mungkin dah tak ada sebab itu saja. I mean this is the last topic for me for this year. So if next year we got chance, probably we can share again the great learning 2 and 3. So ini adalah introduction untuk great learning 1 dan ini adalah topik number 1. 大学之道在明明德，在亲民，在止于至善。ini translation mungkin not 100% bukan 100% betul untuk maksud bahasa Cina Mandarin. Tapi we try to kita sama-sama try to make it make sense dan juga logical dan juga betul lah. Kita cuba fahamkan. The way of great learning maksudnya untuk belajar sebagai seorang manusia yang berjaya. Consists of manifesting one's bright virtue. Untuk saya bahasa Melayu translation untuk bahasa Melayu adalah mencapai kesedaran. So kesedarannya adalah enlightenment. Semuanya kita boleh dapat enlightenment. Walaupun bila kita terima tahu itu sebenarnya satu enlightenment, tapi kita disebabkan dah kita minda kita atau kita punya roh dah dicemari dah sudah kotor lah dengan pelbagai bad habits, habit yang tak baik, tabiat yang buruk dan juga kita ada banyak sikap ke kita punya karakter yang negatif. Semuanya sebenarnya adalah macam dust macam dust panggil apa? Kotoran. Yes, kotoran atas cermin. Yes. Dalam hati. Yes. So itu pencemarannya buat kita nampak tak betul. So the jati diri atau kita punya raw tu patutnya pure. But then dah disebabkan oleh pencemaran ini kita kurang pure. So kita ada banyak tabiat buruk, kita senang marah-marah. Yes. Dan kita ada hati kadang-kadang kita boleh selain daripada senang marah, kita juga hatinya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Tak baik. Yes, kadang-kadang kita fikirkan benda yang tak baik. So Betul. itu kesedarannya kurang. Tapi by right, semua kita ada tak benda ni? Ada kan? Itu memang built in. I mean from birth kita dah ada. Cuma disebabkan pencemaran dalam 60,000 years, betul tak? Kita dalam the cycle of birth and death dah 60,000 tahun. 60,000 tahun. Tahu tak? Pernah any speaker tell you all about this? Pernah tak? Tak pernah Maksudnya kita dilahirkan sebagai manusia, roh kita sebenarnya semua dari syurga, betul tak? Tapi kita dah datang ke earth ni dah 60,000 tahun. 60,000 years. So dalam 60,000 years ni
kita mungkin dilahirkan sebagai manusia, mungkin dilahirkan sebagai binatang. So depending lah dengan kita punya virtue atau kita punya karmas lah. The cause and effect. So kesedaran kita atau jati diri kita, roh kita dah dicemari dalam 60,000 tahun ini. Okay, so ini adalah pertama. Yang kedua, point yang kedua adalah consist in loving the people. Okay, loving the people. Maksudnya sayang semua manusia. Atau in other words, I mean in dalam bahasa Mandarin, that's why bahasa Mandarin sangat susah. Disebabkan dia membawa banyak maksud. I think same goes to English or also Malay and also Tamil. Okay, satu perkataan boleh bawa beberapa maksud. Atau yes. So the Xingming selain daripada sayangi orang, sayangi insan di sekitar kita, maksudnya bila kita dah capai kesedaran, capai enlightenment, make sure the people around us also got the chance to capai kesedaran. Okay, in other words, bila kita dah terima tahu, betul tak? Kita dah receive tahu, dah terima the three treasures. Kita tahu betapa pentingnya terima tahu, itu make sure kita boleh kembali ke syurga. Sebab the syarat pertama untuk kembali ke syurga adalah kita harus keluar roh bila kita meninggal satu hari nanti. Kita kena ikut the first treasure, the holy gate. Betul tak? Heavenly the gate. portal. Heavenly portal, heavenly gate, the holy gate. Okay, melalui gate ni. So ini adalah syarat pertama. Kalau tak boleh ikut sini, tak boleh memang tak boleh. So bila kita dah terima tahu, dah tahu ini pintunya buka. So orang lain kalau dah, okay, contohnya kawan-kawan kita dah tunjuk dia, ini tempat dia, the first treasure, the heavenly portal, kita tunjuk untuk dia, dah bagi tahu. Sebelum dia meninggal. Rasanya dia boleh keluar ikut sini tak? Tak boleh ikut. Tak boleh Amini, have a guess? Kalau dia belum Terima tahu? terima tahu bermakna heavenly portal belum tunaikan untuk dia melalui initiator, jadi saya rasa dia takkan melalui heavenly portal. Correct. Betul Betul. Dua-dua jawab betul. Maksudnya bila walaupun orang lain dia dah tahu ini adalah heavenly portal, tapi bukan tahu initiator yang buka. Maksudnya belum dibuka atau belum ditunaikan. Correct. Yeah. Belum dibuka. Semua orang, semua manusia ada heavenly portal. Betul tak? Ada ini kesedaran atau roh. Tapi merekanya punya belum diactivate lah. Maksudnya kuncinya belum buka lah. Still lock so tak boleh melalui pintu ini. Okay, so kita harus make sure kawan-kawan atau kita punya relative, especially family kita, ibu bapa, make sure adik-beradik, make sure mereka harus terima tahu supaya mereka pintu ini buka, baru boleh kembali ke syurga. Okay, ini adalah kepentingannya. So kita sayang mereka baru kita harus bawa mereka balik. Betul tak? So ini sayangi semua insan. Bukan sahaja keluarga, family, juga kawan-kawan di sekitar kita, jiran, semua. Okay? Dan the other words, ini juga bermaksud kita harus buat insaf diri. Selalu buat insaf diri. Maksudnya introspeksi. Faham maksud saya? Muhasabah dalam bahasa Melayu. Muhasabah. Maksudnya kita buat, in bahasa Tamil kita panggil apa? Muhasabah. Introspeksi. Faham ini? Any words in Tamil? Introspeksi, you know what is introspeksi?
Not really clear. Speaker. Maksudnya kita buat insaf. Contohnya, hari ini saya dah marah dan gaduh dengan mak saya. Okey. Lepas tu saya berasa sangat susah hati. Oh, betul tak? Itu berasa susah hati dan saya macam nak buat keinsafan. Saya cuba fikir balik apakah kesilapan saya, apa yang saya tak patutnya buat, macam mana supaya saya boleh buat lebih baik supaya saya tak. திருந்திட்டாங்க அப்படிதானக்கா? Yes. Okay, supaya saya tak marah. Oh, bila next time dan juga next time saya tak akan buat lagi. Itu Speaker, introspeksi. maksudnya kita ni kalau kita dah insaf dan kita belajar daripada kesilapan kita. Yes. திருந்திட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல? Yes. Yes, Sister Sunita. Yes, correct. Okay, thank you. Maksudnya kita perlu fikir dulu kan sebelum kita dapat keinsafan. So maksudnya capai keinsafan. Okay. Dan consists of resting in the perfect goodness. So rest ni sebenarnya bukan suruh kita betul-betul rest. So the rest ini adalah kita tahu kita harus selalu maintain dan keep doing it. Keep doing. Kita maintain maksudnya kita mengekalkan dalam yang terbaik. Yes, kita cuba mengekalkan. Maksudnya tadi kita insafkan. Tapi kalau saya insaf tadi, saya tak patutnya buat tak patutnya saya gaduh dengan mak lah. Nanti mak susah hati, sedih. Saya sendiri pun rasa sedih kan. I mean, we won't feel good kalau kita gaduh dengan ahli family, ahli keluarga. Okay, so bila saya dah insaf, okay, untuk seketika. Dan next week, tetap buat salah lagi. Maksudnya I'm not resting in the perfect goodness. Walaupun saya dah insaf untuk seketika, untuk maintain 1 minggu sahaja. Tapi harusnya maintain untuk selama-lamanya. So itu, yes, untuk kekalkan dalam yang baik atau yang terbaik. So bila kita keep on doing this, kita dah capai ini kesedaran kan. Okay, saya bagi satu contoh lagi. Kenapa? Okay, first tadi contoh yang sama contoh sama. Saya gaduh dengan mak saya. Okay. First gaduh, kita dah dapat lepaskan, meluahkan perasaan yang geram, betul tak? Apa yang saya tak suka, meluahkan perasaan saya. So saya akan rasa lega, betul tak? Kita akan rasa lega kan? I mean, most of the time, bila kita gaduh dengan mak ayah ke, kita gaduh dengan siapa-siapa, kita ada salah faham. So bila kita dah gaduh, kita luahkan perasaan. Sekarang zaman kalau kita cakap kuat, siapa menang. So kita kuatkan suara. Bila kita kuatkan suara, kita luahkan perasaan yang geram tu, kita akan rasa lega, betul tak? Itu common. Lega dan susah hati. Yes, at the same time atau nanti kemudiannya kita akan rasa susah hati. Atau kita akan start rasa macam regret lah. Kita rasa saya bersalah. Menyesal. Yes, rasa bersalah. Kenapa saya buat macam tu? Saya dah buatkan mak ayah saya susah hati. Saya dah, yes. Why kita ada perasaan itu? Kenapa kita ada perasaan? Kerana kita macam Buddha juga kan. Yes, kita dilahirkan. Because kita ada the Buddha nature. Buddha nature is our roh atau jati diri. Itu adalah kesedaran, bright virtue yang kita maksudkan di sini. So dengan mengetahui the bright virtue atau the kesedaran, dah capai kesedaran, tapi kita tak dapat maintain all the time. Sebab kita still adalah manusia kan. Kita still ada tabiat yang buruk ini. Kita belum cukup capai the baik. Yes. So
dengan adanya kesedaran ini atau jati diri atau the Buddha nature, kita boleh ada ini keinsafan atau kita akan rasa bersalah atau kita akan rasa menyesal. So itu is actually from our Buddha nature. So sangat penting bila kita terima tahu, kita lagi tahu ini konsep dan lagi tahu appreciate the Buddha nature. Dia macam dah deactivated aktifkan. So lagi cepat kita akan rasa. Kita senang akan rasa the thing. Just that betapa cepatnya kita akan start insaf atau start untuk buat ini introspeksi. Okay? Betul. Betul speaker, yes. betul. So lama-lama kalau kita praktis ini selalu kita ingatkan sendiri buat apa-apa saja. At the moment kita dah berlakunya perkara atau sesuatu, kita start tanya sendiri. Tanya your Buddha nature. Am I right? Betul tak kalau saya cakap macam tu? Contohnya recently saya ada macam ada konflik lah dengan seorang speaker. Pasal aktiviti lah. So kita punya ada the conflict. So kita start macam argue lah. So dalam argue tu saya cakap lah. Memanglah saya cakap macam tu. Dia speaker itu dia ingatkan saya. Tak patutlah saya so straightforward Bila kita cakap so straight, kadang-kadang itu the words are so the sentence atau the wording sangat boleh menyakitkan hati orang yes, lain. sangat menyakitkan hati. Betul. Okay. So saya jawab dia. Memang saya jahat Saya jawab dengan dia. Memang saya orang macam tu. Memang ayat saya macam tu. So this cerita dan speaker itu dia ingatkan saya. Kita semua tahu cultivators. Kita belajar tahu. Haruslah kita selalu ingatkan sendiri. Untuk bertambah baik. Jangan keep on doing yang you rasa saya memang macam tu. Itulah angin saya. Kan selalu kita macam tu. So itu insaf saya atau kesedaran saya belum cukup lagi. So the speaker itu dia sangat baik lah. Dia ingatkan saya. So sebagai tahu cultivators, kita adik-beradik, sama ada speaker ke bukan speaker, kita masih belajar lagi. Kita satu sama lain harus kita ingatkan kita. Pamini boleh ingatkan saya boleh ingatkan Pamini atau Sunita. Okay, so kita sama-sama untuk buat ini introspeksi atau buat itu menyesali atau keinsafan, untuk capai keinsafan, dan lagi kita akan selalu maintain ini kesedaran. Lama-lama kita akan capai yang terbaik. Kita boleh maintain. Okay. So bila kita buat sesuatu, kita harus ingatkan diri sendiri. Okay. Dan kita akan start sedar. Lama-lama kita tak akan buat salah atau silap. So ini maksudnya untuk chapter ini, pengenalan the great learning. Okay. So kita tengok penerangannya. When you know where to stop, tadi kan resting kan, so sasaran. You have stability, maksudnya stabil atau kukuh. When you have stability, bila dah kukuh, you can be tranquil, maksudnya tenang. Bila tenang, hati senang. Okay. Bila hati senang, you akan buat pertimbangan dengan baik. Bila pertimbangan baik, of course you can achieve your target atau aims, pencapaian. So in other words, simple words, maksudnya kita dah tahu sasaran kita adalah capai the kesedaran, betul tak? Atau capai yang terbaik, maintain kat yang terbaik. So apa-apa benda yang kita buat, aktiviti ke, apa-apa kelakuan kita ingatkan diri sendiri. Itu adalah target saya. Saya nak capai kesedaran.
dan kesedaran itu harus di-maintain. Harus dikekalkan supaya dia boleh capai yang terbaik. So itu adalah sasaran untuk sikap kita, karakter kita, atau dalam learning Tao. Faham tak? Atau in the path of Tao cultivations. So kita keep Tao ini adalah sasaran. Dan tak kira berlaku apa-apa, kita akan tetap kukuh. Kita tak akan berubah kita punya pemikiran. Contohnya, sekarang kalau saya dah tahu ini adalah target saya, aim saya, dan kalau kita dapat maintain ini semua, for sure kita boleh kembali ke syurga. Betul tak? So target kita adalah kembali ke syurga. So what is happening here is no longer important. Betul tak? I mean, it's important untuk kita practice dan juga untuk kita belajar. Betul? Ya. So apa yang berlaku tu kalau negatif ke, kita absorb dan kita tak akan rasa susah hati ke, kita tak akan give up. Especially kalau kita ada konflik. Kalau saya ada konflik dengan tadi speaker yang satu lagi, saya give up, tak maulah saya nak join ini activity, tak maulah saya join kawan dengan you lagi, itu tak betul. Sebab sasaran kita adalah sama. Apa-apa yang berlaku itu tak penting. I mean, apa-apa yang berlaku itu tak akan jejaskan hati saya atau jejaskan sasaran saya. So bila kita dah kukuh hatinya, kita akan tenang. Kita tak akan senang nak macam ubah-ubah. Okay? Kita tenang walaupun berlaku yang teruk ke, buruk ke, yang apa-apa. Okay? So, dengan kita boleh fikir atau kita boleh dengan hati senang juga bila tenang. Kita takkan rasa macam wah, susah hati ke, kita takkan macam fluctuate lah. Jantung kita ke, hati kita takkan marah ke, suddenly marah, suddenly happy, suddenly sedih. So itu perubahannya tak akan terlalu banyak. Dan bila kita senang, of course kita boleh buat semua pertimbangan. Contohnya ayat-ayat saya tadi yang sangat sharp tu, yang menyakitkan hati, saya tak akan buat kan. Saya akan fikir sebelum saya sense the message. Okay. So apa yang saya nak sampaikan itu dapat disampaikan. Kalau saya tak tenang, hati saya tak senang, saya dalam marah, message saya akan membawa message yang marah. Betul tak? Orang yang terima atau dengar, dia akan rasa marah juga. So benda yang saya nak cakap tu, yang patutnya nak sampaikan, mungkin disalah faham. Okay? So untuk penyampaian message itu, kita boleh buat sebagai contoh untuk penerangan ini juga. Tapi ini untuk Tao cultivation juga. So bila kita ada target, kita tahu itu kita harus kekalkan itu kesedaran diri. Kita akan kukuh, tenang, senang dan kita buat pertimbangan dan akhirnya kita boleh mendapat pencapaian. Boleh capai kekalkan kesedaran. Okay. Try to make it simple. Sorry. Okay. Things have their roots dan cabang. So semua benda ada akhir dan mula. So when you know what comes first and what comes later, then you are near to the Tao. Maksudnya kita tahu the target atau kita tahu cara dia. Tadi kesedaran. So bila kita dah tahu kita ada ini raw atau Buddha nature, so kita akan selalu insaf. Betul tak? Itu step dia. So kita insaf dan akhirnya kita boleh kekalkan, maintain the keinsafan dan kesedaran. Okay. So ini the cabang-cabang. Cabang untuk the great learning. Okay. The first one is
kita harus manifest bright virtue untuk semua dunia, I mean satu dunia. Lepas tu, sebelum nak satu dunia ni, semua orang boleh ada ini Buddha nature, selalu maintain, kekalkan Buddha nature. First, sebelum capai satu dunia, harus semua negara, betul tak? Ini sebab unit untuk dunia adalah negara. Betul? Maksud Asian country, Southeast Asia, kita ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, itu Vietnam, Cambodia, okay, Brunei, and so on. Bila kita kumpul, jadi Southeast Asia, betul tak? So bila semua negara jadi satu dunia, okay. So untuk nak capai satu dunia, itu peace of one dunia, satu dunia, harmoni untuk satu dunia, harus harmoni setiap negara. Itu maksud saya. Faham? So untuk harmoni satu negara, harus setiap keluarga harmoni. Betul? Okay? Dan untuk satu keluarga tu harmoni, harus jaga tingkah laku setiap orang dalam satu keluarga. Okay? Dan untuk tingkah laku seseorang tu, contohnya speaker Chia, mindanya atau pemikirannya harus buat cultivation dalam minda dan pemikiran. Harus macam jangan ada fikir yang buruk. Lepas tu, yang untuk selalu mindanya clear, harus kita tulus ikhlas. Ikhlas dengan jati diri atau Buddha nature. Don't cheat yourself. Maksud saya. Why? Sebab kita selalu cheat ourselves. Bila kita cheat kan, maksudnya kita buat sesuatu yang salah. Kita cuba macam tenangkan diri atau senangkan diri dengan cakap it's okay. It's okay. Itu saya buat benda tu, saya marah sebab salah dia. Maksudnya kita cari alasan. Bila kita cari alasan, sebenarnya itu adalah tipu, cheat yourself and also cheat others. Cheat yourself is cheat to your true self, and also you tipu Buddha nature awak sendiri. So kita harus ikhlas kepada jati diri kita, ikhlas kepada Buddha nature kita. So bila kita sembayangkan the 15 etiquette, 15 ethic sistem Pamini. Ingat? saya. The first one is kita harus Respect the saint and sages. correct. So it's actually also mean not the saint and sages yang sudah menjadi Buddha. It's actually respect our own Buddha as well. Yes. Ya. So ini maksudnya ikhlas di sini. Ikhlas. Bukan ikhlas, bukan sahaja ikhlas kita layan orang. Bukan ikhlas dari segi itu, tapi ikhlas di sini bermaksud harus respect your own Buddha, respect your own Buddha nature. Maksudnya don't do anything stupid. Don't do anything wrong lah. Sebab any wrongdoing, you akan rasa salah diri. Kalau tak rasa salah diri, itu orangnya dia dah tipu Buddha nature dia sendiri. Okay. So before kita nak sincere, kita harus ada kesedaran. Dan before kita capai ini kesedaran, harus kita buang semua keburukan, tabiat buruk. So tabiat buruk atau keburukan di sini sebenarnya bermaksud 3 benda. The first, tamak. Okay. Second, panas baran atau marah-marah. Yang ketiga, in Mandarin, adalah tak faham tak faham, tidak memahami tahu.
Tidak memahami tahu atau tidak orang yang tidak memahami lah. Faham tak? So so itu ada 3 benda, 3 keburukan manusia atau 3 keburukan hati yang tak patutnya berlaku. Okay, first tamak, second marah. Yang ketiga adalah salah paham. ketidakfahaman. Ketidakfahaman. So Salah maksudnya paham. bukan salah faham. Ketidakfahamannya maksud dia tidak memahami tahu, dia tidak memahami macam mana nak dia ignore the karma, tidak mempercayai Tuhan. Itu orangnya, itu karakter yang ketiga tu. Maksud saya ketidakfahaman. Okay? Ada prinsipal, tidak memahami prinsipal. Ya. So, ini the next topic dia sebenarnya adalah terbaliknya. Okay? Terbalik yang chapter yang sebelum tu. Okay? Maksudnya kita harus ada sebelum kita nak capai kesedaran, kita harus buang keburukan. Yes, buang keburukan. Dan lepas dah buang keburukan, kita boleh capai kesedaran. Bila dah capai kesedaran, kita akan capai the ikhlas. Maksudnya, you dah ada Buddha nature kan? Dah tahu Buddha nature, you don't cheat to your Buddha nature. So itu ikhlas. Tak buat silap. Okay? Tak buat yang salah. So bila dah tulus ikhlas, so you punya benda adalah akan selalu okay. Dan seterusnya tingkah laku. Dan seterusnya bila seseorang tu tingkah lakunya okay, semuanya baik, tak ada tabiat buruk-buruk, selalu maintain the kesedaran, maksudnya dia akan tingkah lakunya okay. Dan dengan keluarganya maintain okay. Bukan sahaja dengan keluarga, dengan kawan-kawannya, dengan relatifnya, okay, semuanya maintain a good relationship. So satu community, satu country tu akan harmoni. Betul tak? Dan bila satu country tu harmoni, the whole world akan harmoni. So sebenarnya itu bukan saja untuk kita. Itu sebenarnya dia bagi contoh dari raja hingga common people like us lah, rakyat harus bermula dari pertapaan pendiri. Maksudnya semua orang harus buat yang step yang tadi. Either kesedaran, minh tuệ, loving or insaf, dan seterusnya maintain the goodness, maintain yang terbaik, betul tak? Resting at the best. So bila kita buat ini 3 benda atau kita buat yang step tadi 8 step, tadi ada 8 step ini. Sini. Okay. Kita keep on doing this. Adalah sangat bagus sebab kenapa dalam Great Learning dia nak bagi ayat ini? Disebabkan zaman dulu sekarang white young era kan, era putih, white young era, dan sebelum tu red young era. Red young era, mereka yang terima tahu atau ada mandat Tuhan. Siapa? Tahu cultivators yang maksudnya yang Confucianism atau yang dalam Buddha, yang belajar Buddha, betul tak? Buddhism. Dan lagi sebelum tu mereka yang terima tahu adalah raja-raja atau maharaja. Faham? Okay. So that's why dalam buku ini dia bagi contoh dari raja. Bila raja itu buat dengan baik, jaga tingkah laku dia, jaga keluarga dia, dah capai kesedaran, insaf diri semuanya,
dan dengan keluarganya baik. Dan lepas tu orang di sekelilingnya atau rakyat-rakyatnya akan ikut. That's why itu country atau satu negara tu boleh jadi aman dan damai. Okay? Macam Singapura. Good example. Okay. Yeah, so it is impossible to have a situation wherein the essentials are in disorder and the external are well managed. Maksudnya kalau kita yang penting, yang patutnya dipentingkan, kita abaikan. Dan yang tak penting, kita pentingkan. Yang patutnya diabaikan, kita pentingkan. Maksudnya, in other words, sebenarnya sekarang kebanyakan kita pentingkan perasaan, pentingkan enjoy, nak rasa happy untuk sendiri. We are more selfish, pentingkan diri sendiri, betul tak? Tapi kita tak pentingkan untuk cultivation the Buddha nature. Kita lupa yang itu. Bila kita attend class, kita nak yang happy, nak yang funny, betul tak? Nak yang seronok. Yang kalau yang teori-teori macam great learning, semua orang mengantuk. So kita pentingkan perasaan lah, perasaan. Kita lupa sebenarnya kita harus pentingkan cultivations. Okay, so sebab cultivation itulah yang boleh purify, yang boleh tolong kita buang tabiat-tabiat buruk, buang yang pencemaran tadi, buang yang dust, kotor-kotor di atas cermin kita, di atas pintu ini, betul tak? So bila kotor nanti kita susah nak keluar sebab blockage nanti susah nak keluar. Okay, so sekarang dia buat penerangan yang selanjutnya untuk yang tadi, kesedaran. Okay, so in the Kang report, it is said he was able to manifest his virtue. Ini dia nak cakap untuk king kan, raja dulu, dia jaga ini Buddha nature. Okay, so Buddha nature itu sangat penting. Dan dia buang semua tabiat buruk dia, kikis yes, kotoran itu semua buang. Macam mana? 3 benda yang harus buang. Tamak. Tamak itu bukan tamak dari segi tamak duit, wang, tamakkan kuasa, bukan. Itu just basic, itu just the basic. Tapi kita tamakkan perasaan, tamakkan enjoyment. Kita nak rasa baik, rasa happy saja, nak rasa enjoy sahaja. Itu adalah tamak. Dan tamak juga bermaksud kita pentingkan sendiri. Kita pentingkan expectation atau nafsu sendiri. Nafsu. Yes. So the first tamak is more of nafsu. Kita ada banyak nafsu. So itu haruslah yang paling penting dikikis. Tapi kita dalam proses pembelajaran untuk kikis itu tamak atau nafsu. Okay. Dan yang kedua tadi marah-marah. Dan marah-marah itu selalunya berpunca dari nafsu kita juga atau expectation, betul tak? Kita marah sebab benda orang yang apa yang orang lain cakap tu tak kita dengar tak sedap. So out of your expectation, betul tak? So kita marah. So the expectation tu sebenarnya sesuatu yang nafsu kita juga. Kita harus kikis juga. Okay. Dan seterusnya taijia. He contemplated heaven's unveiled mandate. So itu mandat dari Tuhan. Buddha nature ini adalah mandat. Mandat ini ada 2 maksud. Satu, Buddha nature. Maksudnya roh kita berpunca dari Tuhan. Berpunca dari Laomu, the Almighty God. Okay. Dan kedua, mandat adalah mandat Tuhan lah untuk Tao, untuk transmit the Tao.
Dan the canon of Yao, maksudnya King Yao. Kita pernah dengar tak story pasal, cerita pasal King Yao? Yao Sun Yu. King Yao, beliau dia bagi mandat atau bagi kuasa pada Sun. Walaupun Sun bukan anak dia. Selalu kan raja, dia akan paskan dia punya kuasa tu untuk anak kan. Kita boleh tengok dari wayang ke, cerita ke, kebanyakan betul tak? Tapi King Yao dia lepaskan kuasanya untuk Sun. Disebabkan Sun ada great virtue. Disebabkan Sun tu dia ada kelakuan atau jati diri yang baik. That's why Yao dia bagi kuasa kat, maksudnya dia bagi the throne lah, kat Sun. Dan Sun juga buat yang sama, dia paskan throne tu untuk Yu. Okay, dan King Yao ni apa yang dia cakap? He was able to manifest his lofty virtue. Maksudnya dia boleh singkir keburukan yang saya sebut tadi, 3 keburukan. Dan bila kita dah singkirkan semua keburukan itu, dah bersih, lap. Okay, muncullah Buddha nature yang sangat terang. Ini maksudnya Buddha nature kita sebenarnya terang. That's why bila kita tengok itu statue kan, atau gambar-gambar Buddha, mereka saint and sages ada satu macam cahaya kan. So the cahaya is not matahari atau bukan bulan. The cahayanya from this great virtue, from kita punya Buddha nature. Okay, so kita semuanya bila dah terima tahu, kita jangan takut hantu dah. Sebenarnya ini kita punya Buddha nature sangat terang. So macam mana kita nak buat dia terang? Sini terangkan. Kita harus buang keburukan. Maksudnya kita harus cultivate lah. Kita kena belajar tahu, kena buat banyak kebaikan, kita singgir keburukan. Lepas tu kita buat banyak cultivations dalam temple, kerja-kerja amal di temple, buat kerja-kerja amal. Kita kumpul merits dengan ikhlas. Jangan tak ikhlas. Dengan itu dapat terang kita punya jati diri atau Buddha nature. Semakin terang. So mereka yang ada special vision sebenarnya boleh nampak this one. Okay? Yes, itu betul. I'm not sure any one of us can. Ada ability ini. Okay? Or kita punya kawan. Mereka sebenarnya boleh nampak kita punya keterangan Buddha nature. Yes. Semuanya, semua kita ada. Cuma bila cultivate, practice dengan baik, buat kebaikan dan juga kita kumpul merit banyak-banyak, lama-lama ini makin terang. Kalau kita tak suka pergi ke temple, nanti ini makin gelap lah, tak cukup terang. Sebab ada banyak kotoran. Okay? So ini kepentingan untuk chapter ini. Jati diri atau kesedaran diri. Kesedaran ini kita sebenarnya atau Buddha nature ini semua orang ada kan? Betul tak? Tapi yang saya sebut tadi kita selalunya lupa. That's why kita adanya 3 keburukan itu kita akan lupa. Contohnya bila kita nampak ini sangat comel kan? Kita nak sayang kan, betul tak? Ayam-ayam kecil ni sangat comel So cute. Dah besar mana nak sayang. Dah besar, dah masak. Jadi ini sudah tak sayang. Tapi they are actually the same thing, isn't it? So kita selalu lupa. Kita hilang kesedaran. Tapi kita sebenarnya ada. Yes. That's why bila lama-lama kita practice, sebenarnya dengan adanya the wows, the great wows from
Buddha Maitreya. Tahu kan? Laughing Buddha. Oh, Kuberan Okay. Buddha Kuberan. Oh, Laughing Buddha. Beliau punya great vows adalah dia tak akan makan any living things. Okay, sebab dia sumpah lah. Itu vows dia sumpah dalam any of his life dia tak akan makan any living things. That's why zaman sekarang kan Buddha Maitreya adalah tok guru lah, isn't it? Correct Guru kita adalah Buddha Qigong. Dan guru untuk Buddha Qigong adalah Buddha Maitreya. So bila kita belajar cara dia, bila kita terima tahu dan kita belajar eventually lah, slowly lah, kita akan ikut jejak beliau. Kita rasa macam tak nak makan. So itu adalah keinsafan atau kesedaran yang akan jadi by nature. Okay. Tapi saya buat picture ini untuk ingatkan sebenarnya kita selalunya akan lupa. That's why kita ada tabiat buruk. Sebab kita lupa untuk yang control adalah Buddha nature. Kita let the other things control. Apa yang nampak, apa yang hidu tu dari hidung, mulut, okay, telinga, pemikiran, hati, perasaan kita yang control the Buddha nature. Sebenarnya the mastermind patutlah Buddha nature. But mastermind kita jadi benda lain pula. Yang 3 keburukan tadi jadi mastermind. Okay, dan kesemua kesedaran ini atau Buddha nature sebenarnya kita nak maintain, kekalkan bermula dari diri sendiri. That's why dia bagi example tadi King of Yao, Canon of Yao, dan juga dalam raja-raja dulu mereka sebenarnya semuanya bermula dari sendiri. 后学还剩多少时间？可以啊，可以讲啊。好 ，OK。kedua, keinsafan atau loving. Tadi dah explain kan. Satu, kita insaf, kita bila buat sesuatu, contohnya kita dah berasal dari, kita buat sesuatu salah, berikutan dengan tamak atau nafsu, okay, dan kita buat kesilapan. So bila dah buat kesilapan, kita try to insaf diri atau introspeksi, atau dalam bahasa Melayu yang paling betul, saya cek e-kamus is muhasabah. Okay, maksudnya kita buat insaf, capai keinsafan. Okay, dan dalam ini dia bagi contoh the inscription of the bath of King Tang. Okay, Tang Zi Pan Ming Yue, di tempat yang dia mandikan atau cuci muka King lah, itu King Tang dia inscript, maksudnya sekarang kadang-kadang iPhone you tahu tak, sebenarnya iPhone, kita beli iPhone atau beli iPad kan, kita boleh buat inscription, tahu tak, buat macam tulisan. Kita inscript lah, dalam bahasa Melayu ukil, betul tak? Dia boleh ukil kat tempat dia punya tempat mandi, bathtub atau tempat yang dia cuci muka. Dia ada inscription yang bertulis ini, if you renew yourself one day, you can renew yourself daily and continue to do so. Maksudnya setiap hari dia ingatkan diri sendiri, selain daripada kita mandi atau cuci muka nak bersihkan kan badan fizikal, tapi at the same time dia remind himself, dia ingatkan diri sendiri, beliau ingatkan diri sendiri untuk buat introspeksi dalaman, okay, supaya dia boleh capai insaf seperti yang saya bagi contoh tadi. Contoh alam boleh.
Macam malam. Yes, setiap malam kita boleh buat benda Alam. ni. Atau pagi pun boleh. Maksudnya kita introspect atau buat muhasabah, buat insaf untuk apa yang kita satu hari ini, apa yang berlaku, apa yang you dah buat, kita dah buat, baik pemikiran, baik dah tingkah laku, dah buat, salah silap, betul, yang baik, kita try to ingat balik apa yang betul, apa yang salah kita jangan buat lagi. Okey, itu untuk capai keinsafan. Dan sebelum capai keinsafan, kita sebab ada Buddha nature, sebab kita ada kesedarannya, kita boleh buat keinsafan ini. Okey, dan terusnya carry out the renewal of the people. Ini kita selain daripada insaf, sebenarnya kita harus bantu orang lain untuk capai kesedaran juga. Okey, maksudnya bila terima tahu, make sure orang-orang di sekitar kita terima tahu juga. Kita bantu mereka, save them from this sea of suffering. Betul tak? Kita suffering kan, nak keluar pun takut sebab COVID. Betul? Susah kan? Kita semua hidup dalam susah. That's why kita tak nak lagi all the sentient being, all the human being dalam ini kesusahan lagi. That's why kita kena selamatkan roh-roh setiap orang untuk dapat kembali ke syurga. Okay? Dan ini even though Joe was an ancient state, okay, his mandate was sustained anew. Maksudnya dia dapat mandatnya baru sebab the king, king of Joe, dia boleh buat kerja-kerja ini, dia loving kat rakyat dia. Okay, therefore there is nothing in which the superior man does not fully exert himself. So dia akan cuba sedaya upaya untuk nak capai keinsafan. Dan juga untuk bantu roh-roh semua orang atau bantu semua human being untuk boleh kembali ke syurga. Kita harus sedaya upaya kita pergi indak kawan-kawan kita, orang-orang di sekitar kita, relatif kita yang belum terima tahu lagi. Itu adalah kerja-kerja keinsafan dan juga loving. Daripada kita sendiri dah sedar, kita sendiri dah jumpa itu, dah buka pintunya, make sure everyone around us juga jumpa ini kuncinya. Okay? Dan yang ketiga, tadi kan kita maintain atau resting at the perfect state, betul tak? So ini adalah resting in the perfect state. Penerangan untuk chapter ini, maksudnya kita kekalkan yang terbaik. Dah insaf, dah tahu ini terbaik adalah dari Buddha nature, so kita try to maintain. Bila kita selalu maintain, selalu ingatkan diri sendiri, selalu ada buat keinsafan, kita dapat nak maintain. Maintain apa tingkah laku kita adalah berasal dari Buddha nature. So kita tak akan buat kesilapan. So contoh yang dibagi atau penerangannya, dia macam tulis satu karangan lah. The people only stay comfortably in a state where there is security. Maksudnya kita hanya akan pilih yang tempat yang selamat dan logik, kita akan duduk di situ. Contohnya, kita suka pilih duduk di dekat dengan city, betul tak? Atau di city. Sebab city lah tempat yang, bandar. Sebab bandar adalah tempat yang kita senang nak cari makan. Okay? Senang nak cari kerja. Senang nak cari duit. Okay? So itu adalah example dia. So kita harus tahu, kita perlu capai tinggal di sini based on this Buddha nature. The chirping birds, maksudnya kicauan dari burung kuning tu, dia hanya rest in the wooded part of the hill. Maksudnya dia pilih burung ini, dia pilih buat the sarangnya di tempat yang tinggi. Betul tak? Okay. So even the burung,
dia tahu dia harus tinggal di tempat yang tinggi supaya dia selamat. Yes. Okay. So Confucius said, when it rests, it know where to rest. Can a person possibly be? Sorry. Maksudnya burung tu dia tahu nak rest di mana. Kenapa kita sebagai human tak tahu nak kekalkan jati diri ini? Itu maksud dia. Oh, so itu adalah sasaran kita. Kita tahu ini adalah tempat yang kita asal. Oh, jangan dicemari atau dipengaruhi oleh perasaan-perasaan atau nafsu. Okay? Oh, 学尽快哦. Okay. Lepas tu, as a ruler, dia ada 5 karakter lah. Kalau kita buat betul-betul, kita akan ada 5 karakter ini. First, harga diri. Second, taat kepada ibu bapa. Oh, taat setia. Third, penyayang. Sorry, 4 Yang keempat, amanah. So ini adalah 4 karakter. Kalau kita buat yang baik-baik, so kita selalu boleh maintain lah. Either, ini di keluarga, di rumah, kita maintain penyayang, maintain taat setia kepada ibu bapa. Okay? Dan untuk diri sendiri, untuk dalam kerja, kita try to have a harga diri. Maksudnya kita buat terbaik selalu dalam apa-apa jua kerja kita. Okay? Itu di sini maksudnya harga diri. Okay? Always have the reverence lah. Dalam apa-apa kerja. Lepas tu, bila bercampur dengan orang ramai atau kawan-kawan, harus kita ada ni amanah. Okay? On amanah. So seperti ini example lah. Study, pembelajaran adalah luaran, untuk luaran. Maksudnya kita buat, bagi contoh lah. Kita buat apa-apa sumbangan fizikal di temple. Itu sebenarnya luaran, betul tak? Kita dengar kelas di sini sebenarnya luaran juga. Faham maksud saya? Can be luaran, can be boleh juga dalaman. Dalaman itu adalah kita macam bagi simba air lah untuk Buddha nature. Sebab Buddha nature itu sebagai satu macam seed, lotus seed. So bila kita dengar lecture, kelas, tahu study class, atau bila kita chanting, bila kita buat itu practice three treasure, 3 kesetiaan, tahu itu adalah dalaman. Dan kalau kita buat selalu keinsafan, buat insafkan diri sendiri, itu adalah sebenarnya dalaman. Dan apa yang kita buat fizikal tu sebenarnya luaran. Okay? Any physical contribution, sumbangan apa-apa jua dalam fizikal is actually luaran. So itu dua-dua kita harus jaga. Sebab dari luaran kita belajar untuk, contoh lah, kita pergi join satu aktiviti di temple. Seperti kita AJK lah. Kita one of the committee. Kita buat discussion. Kadang-kadang dalam discussion kita ada konflik. Betul tak? Walaupun kita ahli-ahli temple, kita mungkin akan ada konflik kan. So bila konflik, bila kita marah. Dan kita akan marah. Bila kita marah, kita hilanglah the Buddha nature. Tapi bila kita insaf, kita sedar balik. So itu benda yang kita conduct activity tu is actually luaran. Physical contribution. Tapi sebenarnya at the same time the physical contribution tu bila kita ada buat keinsafan, then itu boleh nurture lah the internal virtue. Okay, dan kalau kita praktis ini seperti raja-raja dulu, kita buat apa yang berpatutan, dan juga love our family. Okay, so akan jadi aman dan damai lah satu dunia.
At least our family, keluarga kita akan aman damai, peaceful, tak akan gaduh-gaduh, dan kita satu keluarga tu bila you jadi mak ke ayah ke, nanti jasanya, kebaikannya akan selalu diingati. Dia buku Great Learning, dia selalu ambil contoh king lah, raja. Sebab seperti yang saya cakap tadi, sebab zaman-zaman di Green Young Era, raja yang mempunyai mandat, okay, yang dia raja adalah raja yang ada kesedaran atau virtue. Okay, so basically kita hari ini kita belajar 3 benda. First, kesedaran, capai kesedaran. Maksudnya kita jumpa the Buddha nature. Second, kita harus buat insaf diri atau muhasabah. Dan macam mana nak insaf? Kita kikis keburukan. Kikis keburukan apa? Nafsu atau perasaan-perasaan yang pentingkan diri sendiri. Second, kita marah-marah tu, kena kikis. Itu tabiat yang sangat tak baik. Yang ketiga, ketidakfahaman, untuk semua prinsipal harus kikis. So itu 3 benda yang harus kikis untuk capai keinsafan dan juga capai kesedaran. Dan akhirnya kita boleh kekalkan benda yang kebaikan ini, keep on doing the kesedaran, Buddha nature, dan juga keinsafan, dan kita akan capai atau maintain kekal di yang terbaik. Okay, so ini basically sharing dari saya. Kalau saya ada cakap anything wrong saying atau yang tak betul, yang lain maksud dengan sages Zhenzi. Buku Great Learning dia adalah tulisan dari Zhenzi. Zhenzi adalah anak murid kepada Confucius. Okay, so kalau saya ada silap penerangannya, saya minta maaf, minta beg for forgiveness from the saints and sages dan juga Buddha, dan juga sage Zhenzi dan juga Confucius. Okay, itu sahaja, dan saya juga minta maaf daripada semua kalau saya dah overtime atau saya ada silap kata atau buat korang boring. So itu sahaja. Thank you everyone. Welcome. Okey, kita tepuk tangan kepada Speaker Chia. Jadi tengok Speaker Chia banyak lagi nokta, betul tak? Dia mau cakap tapi sebab masa yang tak cukup kalau kasih dia 2 jam dia pun tak habis. Dia dia mau sharing lebih dalam, kasih kita faham lah. Tengok. Jadi Gang hao. Jadi Sister Pak Mani dengan Sister Sodita adakah faham? I tengok semua